Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 akan membentangkan tentang kepentingan ciri wasatiyah dalam Islam. Ahli kumpulan kami ialah Nurul Zulaika, Nur Syafiqah, Nurul Izzah, Syazana Amira, Aina Nabila, Akilah Farhah dan Amira Batrisha. Isi kandungan dalam pembentangan ini adalah tentang konsep wasatiyah, ciri-ciri wasatiyah, kepentingan wasatiyah, kesan wasatiyah dan yang terakhir sekali tentang aspek kesederhanaan dalam Islam. Subtopik yang pertama ialah tentang konsep wasatiyah. Terdapat dua takrif wasati dari segi bahasa dan istilah. Pada bahasa, seperti kata Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisan Al-Arab ialah pertengahan sesuatu yang berada di antara dua kedudukan. Manakala dalam asas Al-Balaghah ialah dengan maksud terbaik, daripadanya juga dengan maksud bersederhana seperti nafkah. Mengikut Al-Kamus Al-Muhit pula, wasat dengan makna paling adil dan terbaik. Jadi dalam bahasa yang mudah, kalimah wasati memberi makna adil, terbaik dan pertengahan atau seimbang. Dari segi istilah pula, ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna, wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina zalika sabila." Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana saja kamu serukan dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Dan janganlah engkau nyaringkan bacaan doa atau sembahyangmu, juga janganlah engkau perlahankannya, dan gunakanlah sahaja satu cara yang sederhana antara itu. Surah Al-Isra ayat 110. Ayat ini menunjukkan pertengahan ketika berdoa dengan tidak meninggikan suara atau amat perlahan. Justru itulah yang terbaik. Subtopik yang seterusnya ialah tentang ciri-ciri wasatiyah. Terdapat 4 ciri-ciri wasatiyah, iaitu kesederhanaan, keseimbangan, keadilan dan kecemerlangan. Yang pertama adalah kesederhanaan. Maksud kesederhanaan ialah melakukan sesuatu dengan sempurna, tidak melampaui batas dan mematuhi syarat. Aspek kesederhanaan sebagai contoh adalah yang pertama, menunaikan tugas dengan sempurna dan penuh bertanggungjawab. Yang kedua, memenuhi syarat dalam menunaikan tugas, mematuhi arahan dan prosedur dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, melaksanakan tugas sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut, dan sebaliknya perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara boros dan bakhil itu. Surah Al-Furqan ayat 67. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam membelanjakan harta mereka. Ciri yang seterusnya adalah keseimbangan. Maksud seimbang ialah memenuhi keperluan rohani, jasmani dan akal secara sempurna dalam semua keadaan. Aspek keseimbangan terbahagi kepada 3, iaitu dari segi rohani, dari segi jasmani dan dari segi akli. Contoh dari segi rohani yang pertama ialah melaksanakan ibadah fardu dan sunat dengan istiqamah. Yang kedua ialah menghayati Al-Quran dan berzikir dengan bersungguh-sungguh. Manakala dari segi jasmani pula, yang pertama, mengambil makanan yang baik dan seimbang untuk menjaga kesihatan tubuh badan. Yang kedua, berehat setelah penat bekerja supaya badan kembali cergas dan bertenaga. Yang terakhir, dari segi akli pula, menjauhi barang larangan yang boleh merosakkan akal seperti dadah dan arak. Yang kedua, menggunakan akal sebaik-baiknya untuk meningkatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang bermaksud, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menjelaskan supaya kita mencari pahala untuk akhirat
mencari harta yang halal di dunia dan menggunakan akal untuk tidak berbuat kerosakan. Ciri yang seterusnya adalah keadilan. Maksud keadilan ialah meletakkan sesuatu sesuai dengan suasana, masa dan tempat. Aspek keadilan sebagai contoh, yang pertama adalah menunaikan hak kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang kedua, mengambil pendekatan pertengahan dan seimbang secara hikmah antara dua perkara yang ekstrim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran kerana Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Surah Al-Ma'idah ayat 8. Ayat ini memberikan tuntutan agar umat Islam berlaku adil tidak hanya kepada sesama umat Islam tetapi juga kepada siapa sahaja walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai. Ciri yang terakhir adalah kecemerlangan. Maksud kecemerlangan ialah pendekatan yang terbaik dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta berkeyakinan teguh kepada Allah. Aspek kecemerlangan sebagai contoh, yang pertama adalah melakukan kebaikan seperti memakmur bumi, membangunkan negara dan membasmi kemiskinan. Yang kedua ialah mencegah diri daripada melakukan kezaliman, kefasikan dan kekejaman. Dan yang ketiga ialah menggunakan kekayaan dunia untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." Surah Al-Imran ayat 110. Ayat ini menyampaikan umat terbaik untuk manusia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Seterusnya ialah kepentingan wasatiyah. Antara kepentingannya ialah untuk mencapai kebahagiaan hidup. Kedua, supaya kita tidak bersifat sombong, riak dan melakukan pembaziran dalam kehidupan seharian. Memberi panduan tentang cara sewajarnya dalam menjalani kehidupan di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali, memberi peringatan kepada manusia agar bertanggungjawab dengan urusan di dunia dan di akhirat. Seterusnya ialah kesan wasatiyah. Terdapat beberapa kesan wasatiyah, antaranya ialah pertama, individu dapat menegakkan syiar Islam dengan menyempurnakan akhlak dan nilai-nilai murni dalam diri seseorang. Seterusnya, dapat menjadikan seseorang itu lebih bersederhana dalam kehidupan dan tidak merendah-rendahkan orang lain. Kesan wasatiyah dari aspek masyarakat pula ialah pertama, menjamin perpaduan dalam menjaga kestabilan dan keutuhan sesebuah negara. Yang kedua, masyarakat hidup harmoni walaupun berbeza agama dan bangsa kerana wasatiyah tidak menghalang kerukunan hidup bersama orang Islam dan bukan Islam. Dari aspek pendidikan pula, dapat menyeimbangkan di antara perkara tawabil iaitu tetap dan mutaghayyirat iaitu yang boleh berubah. Serta dapat meningkatkan tahap pendidikan masyarakat mengikut segi ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Dari segi ekonomi pula, dapat membantu masyarakat dalam menguruskan kewangan mereka dengan baik dan menghasilkan hutang yang baik. Dari segi negara, dapat mewujudkan pembangunan yang menyeluruh dan seimbang kerana adanya kestabilan politik dalam negara. Serta dapat mengelakkan berlakunya pergeseran sentimen emosi serta permusuhan perkauman bangsa dan warna kulit, fitnah dan spekulasi murahan semata-mata. Akhir sekali, kita akan membincangkan aspek-aspek kesederhanaan dalam Islam. Yang pertama, pemikiran Islam dan akidah, iaitu tidak menerima kepercayaan kepada banyak Tuhan dan menolak kepercayaan tidak bertuhan. Selain itu, tidak menerima manusia sebagai Tuhan
dan menolak ajaran manusia merupakan makhluk yang tiada nilai. Aspek yang kedua ialah antara individu dan masyarakat. Pertama, hukum hudud, pemeliharaan maruah harta. Kedua, ijtihad, kebebasan berfikir dan mengkritik. Yang ketiga, komunis, yang mengutamakan masyarakat, serta kapitalis yang mengutamakan individu. Aspek yang ketiga iaitu dari segi ibadat dan syiar. Pertama, menolak ajaran agama yang menumpukan ibadat sahaja, serta menolak agama yang menghapuskan ibadat, dan terdapat ibadat yang dilakukan setiap hari setahun sekali dan sekali seumur hidup. Dan aspek yang terakhir ialah kebendaan dan kerohanian. Yang pertama, manusia adalah gabungan rohani, jasmani, nafsu dan akal. Yang kedua, mengiktiraf kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan akhir sekali, manusia bukanlah malaikat yang mempunyai akhlak yang mulia dan manusia juga bukanlah haiwan yang tidak mempunyai akal dan akhlak.